مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Sampai dah. Kemudian aku memohon kepada Allah SWT. Tengok kita muka surat 3. Tak mana ni tak bau. Tak bergari di mata. 10 dia buat ya. 3, 6, 7, 18, 19, 10. Sampai itu. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Kemudian aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa menjadi akan dia manfaat dan berguna bagiku. Tengok kalau musannif rahimahullah. Kemudian aku memohon kepada Allah, kata musannif Tuan Guru Abdul Aziz Al-Fatani. Kata dia dia kata aku minta lagi ke Tuhan. Semua harap ke Tuhan daripada awal tajuk lagi. Apa pun harap ke Tuhan. Minta kena bahawa menjadi akan dia manfaat supaya Allah jadikan kita yang dia nak karang ni beri manfaat faedah. Faedah dua, satu faedah harta, satu faedah ilmu. Hak ni faedah ilmu. Harta pun ada faedah. Ilmu ada faedah juga. Hak ni nak bahas apa ni? Faedah ilmu. Maka dia minta supaya Allah berikan jadi manfaat kita yang dia nak karang, ilmu nak karang, dan berguna bagiku. Jadi berguna kat dia karangan yang dia nak buat ni, dan berguna juga kepada anak buahku. Anak buah Tuan Guru ni, orang-orang bawah lepas pada dia, dan kawan-kawanku, sahabat-sahabat aku. Macam kita pun termasuklah juga. Mudah-mudahan anak buah dia, ataupun termasuk juga orang kata orang jadi anak murid dia. Sebab apa? Kita ambil ilmu hak dia. Walau kita ambil dengan guru kita pun ambil pergi kemari, jadi sampai ke pengarang juga. Semoga termasuk sini. Tu dia kata ni, dia buat risalah ni supaya jadi manfaat, jadi berguna ke diri dia, jadi berguna ke anak buah dia, kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia, dan yang tinggi pelajaran. Pelajar-pelajar yang pelajaran tinggi-tinggi, hak jadi ustaz, hak jadi tok guru, boleh ngaji kita ni. Boleh mengaji tak? Boleh. Dan yang rendah pelajaran. Orang yang mengaji rendah pun boleh mengaji. Orang tinggi pun boleh mengaji pelajaran ni. Kalau dia tidak, dia jadi pahala sunat. Dia mengaji. Bukan nak jadi jatuh imej dah. Aku kita tu tak padan aku. Aku mengaji hak tebas jekal. Tak mari dah mengaji kitab nipis. Tu sombong kan bagi. Mari gilah duduk dalam masjid dengar apa tu. Boleh pahala juga walau kita tu 18 kali ganda pada Ustaz Zamri Janggut pun. Bukan kira apa, kira dapat pahala mengaji tu. Kita tu dah gi juga. Gi dapat apa? Dapat pahala sunat. Benar hukum mengaji tauhid wajib. Tapi kita reti dah. Bila kita reti gi mengaji jugalah, gi juga. Dapat pahala satu lagi sunat.
pergi mengaji. Nah, kalau pelajaran tak itu kita wajib lah. Bukannya sunat lah, wajib mengaji. Kalau kita tidak, mari juga jadi pahala sunat. Untunglah juga. Jangan duk rasa rendah diri dah deh. Walaupun budak kecil mengajar. Walaupun kita tu kita kata, padahal benda dapat pahala ni besar lah. Allah beri pahala besar. Jangan berasa jadi kurang mengaji kita halus sangat tak padang. Aku ni mengaji kemah. Tok saya nak mengaji langsung. Jangan buat itu. Gi juga. Gi mengaji juga tu dapat pahala sunat. Tengok. Faham dia? Dan aku memohon, tengok dia gi mari duk sebut aku serah ke Tuhan mereka. Daripada mula nak karang, daripada mula nak fikir nak buat kitab. Bukannya pandai-pandai ku buat dak. Semua serah ke Tuhan. Harap-haraplah Tuhan tolong. Apa dia? Kepada Allah pula. Apa dia ni? Bahawa menjadikan risalah ini perisai, penepih. Dia minta supaya apa? Dengan risalah yang dia karang ni, risalah ni boleh jadi penepih. Bukan kitab ni penepih macam tu. Maksud dia tu ilmu yang boleh tu. Bila boleh ilmu tu, ilmu jadi penepih. Jadi perisai. Perisai pertama yang dapat mempertahankan dan dapat menolakkan akan segala ajaran-ajaran yang sesat. Boleh tengok. Bila kita mengaji kitab ni, kena sungguh dengan dalil, dengan ayat Quran, dengan hujah semua cukup lekat. Kita ada penepih. Mari pahaman belah ni kita kata tak kena ni, bukan dia. Mari hak bahasa ni, hak ni Nabi tak ajar. Mari hak bahasa ni, hak ni hak sesat. Mari hak ni bahasa bid'ah. Mari hak ni pasal pasik. Kalau ada penepih di dalam. Kalau tak terlupa kan, mari telan gerak. Bengong gitu. Sebab tu kena mengaji, bukan mengaji sampai apa. Sebab dia kata, boleh jadi penepih, jadi perisai. Dengan ilmu yang ada di sini ni. Ilmu akidah kita, pegangan ahli sunnah wal jamaah. Apa dia ahli sunnah? Allati ana alaiha wa ashabi. Itu dia. Apa dia? Allati ana alaiha, yang mengikut akan jalan aku dan jalan para sahabatku. Itu ahli sunnah wal jamaah. Dari segi akidah kah, dari segi fiqh dia kah, dari segi tasawuf dia kah, ikut jalan yang dihajar oleh Nabi dan para sahabat Nabi. Dan Nabi, anak sahabat Nabi hajar ke tabi'in tu sampai kita hari ni. Itu dia panggil ahli sunnah wal jamaah. Tengok qala musannif rahimahullah. Ni bab apa nak ngaji ni? Ini bab akidah, bab ketuhanan, bab rasul, bab perkara sam'iyah. Ada tiga-tiga benda ni. Jadi benda ni kena tak? Kena dengan dalil, dengan hujah, pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tengok. Hari ni lewat sikit. Saya kena semari ni di kena khutbah jemaah di nun di Tanjung Dawai tu. Pengkalan Kakak. Klik sampai sini pukul 5 lebih kat pukul 6. Cap-cap baju, orang betina selesai turun barang. Dia siap masuk king, apa semua siap semua. Saya pak mani pung mari terus. Ingat jalan potong, tak boleh mari jalan gula lah, takut. Dulu jalan tu tak apa, saya boleh pecut sejam lebih. Sini kena sejam lebih juga, tak boleh juga. Sejam boleh mari dulu. Kerana pusing turun kok wing, naik kok set, masuk kapung betul, pergi kok jenderi, masuk kok namin, pah nabil buat ngerebah, kalau buat ngerebah sungai kat, mampu kekeng. Jom, tak ada dah. Harap dia biasa juara Formula 1 lah. Dia mana ada tegah tu. Terek tegahnya. Bukan lah, boleh tolak. Apa simpan, kalau turun klik. Dulu mai ikut ni dulu, ni tak turun ni dulu. Pergi ikut tu dulu. Teh lah. Deh, 100 kilo lebih lah dia. 90 apa. Pusing. Terbik kot jalan ni. Saya tak tunta pelama tu. Pergi ikut dan tanya siang kot jalan. Nak potong paling dekat ni. Tak boleh. Sampai lewat juga. Tak payahlah selagi jalan tu tak buat, duk mai lewat gitu. Tak kata gini. Sebab saya bukan ni, saya mengajar di dulu. Tanjung Dawai dulu. Klik Tanjung Dawai sampai rumah 5 lebih. Habis pecut lah tu.
Khutbah jemaah gi mari makan apa semua makan pukul 3. Perderah di sana pun 2 jam nak pergi rumah dia. Nah. Lalu kok semeling sikit darat tu. Nak masuk tanya pagi tu lapang Allah selok kira. Lepas tu derah di kelip pak. Demi gitu tak jalan. Tengok kalau muslim nampak kena ni. Kerja masa tu. Gitu. Tengok kita. Dan dapat menolakkan akan segala ajaran-ajaran yang sesat. Banyak ada ajaran sesat, banyak. Nabi pun royak sendiri wasatafarraqat ummati min ba'di, dia kata. Dan selagi akan berpecah umatku min ba'di, lepas pada aku. Lepas di Nabi ni, umat Nabi Muhammad ni akan pecah. Nah, pecah banyak mana? Salasan wa sab'ina firqah. 73 firqah. Ni tak masuk campur dengan kafir ni. Bukan masuk campur dengan Buddha, dengan tak kira cara. Kira kita hak Islam ni pun 30 cabang. 73 cabang. Nah, akidah. Nabi kata, kulluhum finnari. Kulluhum, tiap-tiap dari mereka itu dalam kumpulan 73 tu finnari, dalam neraka. Ku Nabi royak dalam syurga tak apa, Nabi royak dalam neraka. Main dalam illa wahidatu, melainkan satu saja fil jannati, yang masuk syurga. 73 pecah kita Islam ni, yang masuk syurga satu puak saja, satu akidah saja. Ramai Islam ni. Yang pecah daripada Islam ni pula tak kena hak Nabi bawa. Nampak semacam tapi lari. Nampak semacam tapi lari. Nampak semacam tapi lari. Jadi gitu. Banyak mana? 72 masuk neraka, 1 masuk syurga. Tu dia. Sahabat tanya Nabi, wa ma tilka wahidatu, dan apa dia satu puak itu hai Rasulullah, hak masuk syurga tu? Rasulullah jawab, allati ana alaiha wa ashabi. Yang mengikut jalan aku dan jalan para sahabat aku. Akidah cara Nabi pegang. Nabi percaya Tuhan Allah macam mana, sifat Tuhan macam mana. Gitu. Nah, Nabi faham bab perbuatan Allah macam mana. Nah, kudrat Allah macam mana. Kita pegang tu pun kena. Kalau kawan ni, Nabi kata gini, hak ni pegang gini, keluarlah. Dia pegang gitu. Nah, setengah kata Allah duduk atas langit, setengah kata Allah ada bentuk muka. Hak tu lagi tu dia panggil golongan mujassimah. Islam juga, tapi akidah dia tubik. Tu 72 puak. Nah, ada setengah tu dia panggil Jabariyah. Apa Jabariyah? Kita manusia makhluk ni macam benang ni. Benang yang ditiup angin. Gi kok tu pun tiup angin, gi kok tu tiup angin, tak kena buat apa. Kalau Tuhan nak gi gitu-gitu, tak ada ikhtiar usaha. Tu dipanggil Jabariyah. Sesat juga. Nawak kena bahasa bodoh pula. Mengaji tak? Tak mengaji. Kalau mengaji tak jadi deh. Tuhan tu belakang. Tu Jabariyah tu. Cari kayu cabang pun dia tekak. Nawak kena susah. Kau Tuhan terkedai kita susah-susah lah kau. Duk, tak mau kerja apa. Ini golongan Jabariyah. Ada pegangan tu. Lari dulu. Nabi tak hajar gitu. Nabi suruh ikhtiar usaha. Cuma kita pegang. Ikhtiar usaha kita tak pergi bekas. Tak ikhtiar kena. Puak ni tak ikhtiar usaha langsung. Dia pegang semua Tuhan belakang. Nampak kena. Ni teruk. Satu puak lagi dia panggil Qadariyah. Apa Qadariyah? Puak yang berpegang kudrat dia beri bekah. Sebab apa aku jadi kaya ni? Sebab aku kacau pulang. Tak sakut dengan Tuhan dia kata ni. Hak ni keh aku usaha sendiri. Tu dia. Sebab apa aku pandai? Sebab aku rajin mengaji. Dia pegang gitu. Kita pegang mengaji kena pandai tak tu deh.
Kita tengah-tengah Islam Sunnah wal Jamaah ni. Tak jadi supaya Jabariyah serah ke Tuhan semata-mata, atau pegang kita yang beri bekah Qadariyah lajak sangat. Kita Sunnah wal Jamaah tengah-tengah. Apa dia? Ikhtiar usaha kena, mengaji kena, hak kerja kena kerja, cari duit kena cari duit. Kaya kau Tuhan nak beri. Mengaji tak? Pandai kau Tuhan beri, bukan sabit ku buat. Tu panggil Ahlussunnah wal Jamaah. Tengok. Habis. Tu dia panggil ajaran-ajaran yang terkeluar daripada pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Hak zaman ini dia panggil plural, pragmatis, liberal. Tu semua ajaran Islam, orang Islam tu, tapi terkeluar daripada pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Macam liberal tu, orang Islam, tapi pahaman dia kata Islam dengan agama lain ni sama saja. Semua agama sama. Kita Sunnah wal Jamaah pegang Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tak ada benar hak lebih tinggi daripada Islam. Islam paling tinggi. Demo tak boleh belakang sama kata. Gila. Ni pahaman baru jaga molek. Cuma dia bahasa orang putih lah. Liberal, plural, pragmatis, sosialis. Nak apa tak tu deh. Kata lagi lebih bunyi. Lebih bunyi. Tapi semua tu dia panggil pegangan-pegangan orang Islam. Semayang pun kita. Tapi akidah dia gitu. Kadang tu dia kata, kita tengok kesesuaian. Ini orang minat pakai luar pendek. Apa salahnya kita pakai luar pendek? Hak tu satu geng Islam juga. Kadang dia kata, hei, tudung kepala ni bukan wajib. Tapi dia kata dia Islam juga. Hak ni tak kenal dengan Sunnah Jamaah. Kita tahu banyak tak? Banyak orang ni di Malaysia pun ramai. Tengok. Sebab tu bila kita mengaji hak ni, kita boleh tapis. Ini bukan kumpulan lah. Ini bukan termasuk dalam Islam lah. Terkeluar dah hak Nabi kata tadi. Daripada pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Tengok. Bahawa menjadikan risalah ini perisai yang dapat mempertahankan dan dapat menolakkan akan segala ajaran-ajaran yang sesat. Banyaklah. Macam ayah ping tu kita tu sendiri terang-terang. Tapi orang Melayu kita juga. Kaharoso kok terang-terang. Tuhan harum, hak tu tak apa lah, kita tu terang. Ni hak nampak macam Islam biasa ni, tapi cecak dia belik ni. Hak ni payah ni. Islam moderat orang panggil. Tak tu dia. Dia modern langsung. Sampai semua kena tunggu orang. Supaya katalah orang kafir yang baik ni dengan orang Islam yang jahat, nak pilih mana? Ni satu geng. Ini Syiah. Syiah dia kata kena Islam yang baik, kafir yang baik lebih bagus daripada Islam yang jahat. Ni Syiah. Syiah dia buat gitu. Dia buat soalan gitu. Orang kafir baik, Islam ni jahat, mu nak pilih mana? Kita pun terpelengok kafir gitu. Mahalah. Dia buat soalan bodoh gitu. Sebenarnya soalan tu tanya klik sebab apa mau pelaga hak kafir baik, hak Islam jahat. Pak siapa tak pelaga Islam yang baik lawan dengan kafir yang baik, baru kena. Orang Islam yang jahat lawan kafir yang jahat. Siapa molek baru kena. Ninggi pelaga orang kafir baik dan Islam jahat. Jadi payah langsung. Tak kena lah pelaga gitu. Orang lawan tomoy boleh timbang kilo sama berat. 50 kilo lawan 50 kilo. Kau 50 kilo lawan 20, menang 50. Bodoh soalan. Tapi orang Melayu kita berbahang. Berapa ribu orang faham kata lebih baik kita pilih kafir yang baik dari Islam yang jahat. Padahal soalan tu tak lewat lebih. Tak kena tanya soalan tu, soalan bodoh. Tapi kita dibodohkan, last sekali pecah belah Islam kita. Pak siapa mudah pelaga hak jahat, pelaga hak baik. Antara kafir yang baik dengan Islam yang baik, hak mana? Mesti Islam lagi. Antara kafir yang jahat dengan Islam yang jahat, mesti Islam juga. Sebab apa? Islam dia adalah ilaha illallah tu. Kalau ditukar dengan langit dan bumi pun lebih berat lagi la ilaha illallah. Terbagi. Maka Islam ni lebih bagus daripada kafir.
Pusinglah kau mana pun. Tapi nak jawab bila tubik kau tu, tak payah jawab. Jawab dia kata estring pula. Tengok tolong musnah rahimakumullah. Nak pelaga kena sama berat lah. Beri timah sama berat. Jangan kita buat soalan belaga sama tak berat. Mu tengok tu one championship. Dia one championship apa je tengok alamat tubuh tu. Dia tengok kilo 57 kilo lawan 57 kilo. Tak besar dah 50 lawan 70. Mapuhlah 50. Nak tubik soalan pun kena faham oleh. Jangan berbahas soalan yang mengelirukan, menyusahkan kita orang Islam. Nak jawab, ustaz nak jawab, oh payah. Saya dia mata Islam sokong jahat. Payah dah. Dia jawab, itu semua kerja musuh Islam. Tengok. Ya, dia kata, yang menyesatkan orang awam. Puak mana? Orang ajaran sesat ni, dia menyesatkan orang awam. Orang hak reti tak apa. Orang ramai ni hak tak reti. Dia turut sejenis tak tumpah. Sebab tu kena mengaji tu. Yang dibawa akan dia oleh orang-orang yang tidak sengkakan dengan jahilnya. Dia bawa ajaran-ajaran mari haja korang tu. Ajaran tu dia tak tu kata dia jahil tak betul. Hak ni kita takut ni nak tolak macam mana? Tak lain tak bukan kita kena mengaji. Kena mengaji ba'aqidah supaya kita tolak ajaran-ajaran yang sesat. Seperti ajaran-ajaran yang mengatakan tidak wajib belajar sifat 20. Ada adalah. Allah ni terbit kali mengaji kena sifat 20 kan wajib. Dia mau kata sebab apa? Zaman Nabi Muhammad bukan ada sifat 20. Pula dah. Kita hak bengong-bengong pun sungguh juga. Selalu giat. Tak itu. Muak tu satu hadis. Nabi suruh baca sifat 20. Mana nas dia? Buat dah weh. Aku dah kata dah. Muak macam nak pergi sangat. Ni puja ni. Mari seorang kemas cakap lah YouTube. Dia kata kena. Hidup mengaji apa sifat 20. Tengok ni tu kata ni. Ajaran sesat ni termasuk golongan yang menolak bahawa tak wajib mengaji sifat 20. Orang sesat lah tu. Siapa-siapa kata tak wajib mengaji sifat 20, ni ulama kata 40 tahun lah. Sebelum jadi Malaysia lagi. Ni. Apa dia? Tak mengaji sifat 20 tu antara golongan-golongan yang sesat. Demo ni lah kata tak wajib sifat 20. Sebab apa dia kata? Tidak ada zaman Nabi. Bila tak ada zaman Nabi, bid'ah. Bila bid'ah, masuk neraka. Mengaji sifat 20 masuk neraka. Mapuh terkekeng lah kita. Ambil di mana sifat 20 ni? Pula dah. Dia kira gini ya. Panduan kita Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran royak dak Allah Ta'ala itu ilmu. Royak. Mana ayat dia? Innallaha alimun hakim. Adalah ayat Quran. Sesungguhnya Allah itu alim lagi bijaksana. Dalam kitab sifat 20 ada sifat ilmu. Wal ilmu al-muta'alliqu bi jami'al wajibat wal jaizat wal mustahilat. Dah beza tak mana Quran dengan sifat 20. Ambil di Quran tak? Ambil di Quran lah, salah apa? Cuma nak royak lah ilmu Allah ni macam ilmu kita kan? Cuba royak lagi. Tak. Wal ilmu dan ilmu Allah Ta'ala bertakluk dia dengan barang yang wajibat. Allah ni tahu barang yang wajib. Wal jaizat, apa dia? Barang yang harus. Wal mustahilat, dan barang yang tak ada. Benda mustahil Tuhan tahu. Beza dengan kita ni. Dalam Quran royak tak? Allah Ta'ala itu kekal. Oh ya, wa yabqa wajhu, dan kekallah wajah. Ulama kata wajhu sini adalah zat Allah. Dalam kitab sifat 20 baqa'um. Beza tak mana? Nak kena hurai lah baqa macam mana? Dalam Quran royak tak?
Allah tak semacam dengan kita, dengan makhluk, dengan perkara baharu. Oh iya, mana ayat Quran? Laisa kamislihi syai'un. Tak semacam macam mana weh? Saya dengan Ustaz Abu tak semacam. Ustaz Abu smart, saya tak smart. Tak macam ni ya. Bukan malah ni. Saya dengan dia semacam. Saya dengan Rosyamno pelakon macam. Semacam ya. Faham ni? Dengan arti hak lawa-lawa. Semacam tak saya? Semacam. Dia ada tangan, saya ada tangan. Dia ada hidung, saya ada hidung. Tuhan tak semacam. Jadi dalam kitab sifat 20 entah apa? Mukhadafatuhu ta'ala lil hawadisi. Dah beza tak apa? Dia tak boleh mengaji sifat 20. Banyak lagi lah. Nak goyak tak sifat kudrat dalam Quran? Goyak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sedia ayat Quran tak? Sungguhnya Allah Ta'ala itu atas tiap-tiap sesuatu kuasa ia. Dalam kitab kita 40 adalah al-qudratu wal iradatu al-muta'alliqat tani bijami al-mumkinat. Bermula sifat kudrat Allah Ta'ala dan iradat Allah Ta'ala bertakluk akan kedua sifat itu dengan segala barang yang mungkin. Ada juga ni. Jadi salah tak baik? Tak. Cuma nak hurailah kudrat Tuhan macam mana? Saya hidup faham kudrat supaya kita ke? Kudrat Tuhan ni tak semacam dengan kita. Kudrat Tuhan ni kudrat kita berbilang-bilang. Tengok kudrat kita. Kudrat tangan belah kanan lah. Kudrat tangan kiri lah. Sepak belah ni degas sikit. Sepak belah ni kurang. Hak basami belah kanan tak? Sepak bola belah kanan degas sikit. Sepak belah kiri pelan sikit. Kudrat kita berbilang. Berbilang. Kudrat kepala lain. Kudrat kaki lain. Kudrat tangan lain. Dalam satu tubuh kita berbilang-bilang sifat kita. Kudrat kita. Tuhan sah saja kudrat dia. Apa dia? Menimbulkan barang yang tak ada kepada ada. Tu beza lah. Tu nak kena hurai. Bukan boleh kata Tuhan kudrat gitu. Maka ulama pun buat kitab sifat 20. Kita pun dengar mari orang kemah-kemah tu, wayak kata tak wajib mengaji sebab bid'ah. Sebab tak ada zaman Nabi. Pakat tak boleh mengaji, bengong habis. Jangan nak turuk nak. Turuk. Mai dalam mana? Buat kita ni dalam Quran wayak lah. Cuma dia hurai di kita faham lah. Sebab kena hurai faham bukan terima saja. Kalau terima saja dia panggil orang taklid. Maka nak beri faham kejap dalam hati kena bahas. Kena bahas kena tulis kita. Jadi salah lah? Tak salah mengaji sifat 20. Jadi puak-puak sesat ni kata musannaf seperti ajaran-ajaran yang mengatakan tidak wajib belajar. Orang yang kata tak wajib belajar sifat 20 ni orang sesat. Dalam kitab ni pada. Muka surat 3 tuan-tuan tengok. Sifat-sifat 20 yang termasyhur itu. Sifat Allah Ta'ala ni banyak tak? Yang wajib tak terbilang. Cuma diwajib atas kita mengetahui 20. Kalau suruh tu semua, kata yuk kita. Macam Rasul lah. Rasul banyak mana? 313. Yang wajib diketahui 25 ya. Macamlah sifat Allah bukan 20 ni saja. Tak terbilang. Sifat-sifat kamalat dia, kesempurnaan dia. Begitu juga sifat mustahil, hak tak ada di dia. Banyak mana? Tak terbilang. Cuma wajib kita ketahui 20. Wa ma yastahilu fi haqqihi ta'ala isyruna sifatan. Dan barang yang mustahil pada hak Allah Ta'ala 20 sifat. Kena tu juga. Sakat 20 tak apalah. Dia kata tu. Tengok qala musannaf rahimahullah. Ni dak tak sedap mengaji lah. Ambil di mana ni tak ada nas. Nas tak ada, dia duduk Kuala Lumpur. Ada surga di wajahmu, nas. Hak menyanyi. Nak nah belakang teruk lah. Tengok. Habis kita.
Jadi setiap 20 ni masyhur dah alam kita ni. Malaysia, Kok Tani, Thailand semua ni masyhur dah. Kalau mari ada orang kata tak sudut mengaji tu ada something wrong orang putih lagi. Tak kena sesuatu lah tu. Kita kena kaji. Aku putih sebut hak tu lah something wrong. Hak ni tak tu ni. Dah. Habis tuan-tuan. Ala musannif rahimakumullah. Dan apa? Dan lagi macam itu. Lagi apa dia? Kumpulan sesat ni. Kumpulan sesat ni hajak entah apa? Ajaran melihat Tuhan dalam dunia. Hak ni lagi pening. Boleh jumpa Tuhan cokoh gitu. Ni bro. Kita duk mengaji Tuhan bukan jenis jiring. Sifat Tuhan bukan jenis arak. Dua tu ya. Zat Tuhan bukan jiring, sifat Tuhan bukan arak. Apa arak? Maqama bi ghairi. Barang yang menumpang benda lain. Seperti keras. Keras itu arak yang menumpang di ketul batu. Tengok dinding tu. Maka Tuhan tak boleh kata Tuhan tu keras sifat dia. Ataupun jenis warna. Karena warna itu arak. Seperti hijau, merah, kuning, biru. Tengok. Merah adalah arak. Dia benda baru. Menumpang di mana? Dia menumpang di bendera bersatu. Dr. Mahathir. Merah tu. Jadi merah ni bendera baru ke kuning? Baru. Dia tumpang. Maka Tuhan bukan warna merah. Mudah ya. Faham tak tu ya? Tuhan juga bukan hijau. Kerana hijau arak yang menumpang di kain bendera PAH. Aku sebut belakang. Jadi PAH hati. Tak sebut saya kecil hati lah. PAH pun ada, UMNO pun ada. Kena mengaji kita ni. Main politik kata sampai tak mengaji nak buat tak apa. Semangat merah di mata mengaji kah dah cabut. Tak padan lah. Tak padan ni. Demo hak di atas no, main politik kelahi pun tak apa. Ada dengan hotel 7-8 butir, kita hotel pun ada. Demo kalau mampu mati tu pun tinggal hotel, tinggal tanah beratus gelung. Anak cucu makan tak habis. Kita yang semangat habis bulu-bulu getih ni. Sampai tak mari mengaji. Tak ada nak apa mengaji dunia pun tak ada nak apa. Akhirat pun tak. Ni rugi. Demo dia tak lawan sungguh, demo nak benar. Kelahi tak apa. Sebab apa? Tengok demo dia tinggal. Pak bunyi buka ke 6 bilion, 7 bilion. Kita 300 ringgit pun ketak. Lepas tu saya mengaji, kuat langsung ya, jadi bengong sampai tu. Jangan mi politik sampai tu lah. Hak UMNO tak mau gesok dengar hak PAH. Hak PAH tak mau dengar hak UMNO. Hak anu kamu tak mau dengar hak pejuang tak mau dengar. Sebab apa? Ustaz tu tak ada ikut nu. Lu kira kok nu kepala bapak pada wayak hukum. Betul lagi. Dia kaya kena dengan hukum hakam. Hak Islam turut sudah. Nak siapa dia apa dia? Kecuali dia menyeleweng lari tajuk. Bolehlah. Tak kena mengena. Ni dok tak salah lagi. Balai bodoh kita apa. Hidup ikut orang atas. Ayat Quran royak dah royak. Royak kisah apa? Allah kata dalam Quran. Apa kata? Allah kata yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Ingat ayat Quran tu Allah kata. Pada hari apa? Hari kiamat. Qalib ni terbalik. Yauma tuqallabu wujuhuhum, wajah mereka itu. Wajah siapa? Wajah pengikut di atas dunia yang ikut ketua. Nak royak kata politik pemerintahan apa pun hari kiamat esok kita akan ikut ketua. Lah Quran royak tu. Allah royak yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari wajah-wajah mereka itu, yakni orang yang tunduk ketua dia, dibolak balik finnar dalam api neraka. Allah pangang gi mari. Bab tu turut orang tengok kata pakai turut betul tak betul mapuh kita. Rabbana berkata yaqulu Rabbana, berkata mereka itu
Mereka hak kena bolak-balik. Muka kena bakar. Jubik api, tubik minyak jadi debu lah. Duk cakap, Rabbana, hei Tuhan kami. Ni. Kata apa? Apa dia? Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Kalau dunia dulu ni aku taat Allah, taat Rasul. Menyesal lah weh, kau kena bakar. Ni Allah bagi Al-Quran. Buka tengok. Saya ingat surah apa, siapa Quran. Rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ni jaga mulai. Apa kata lagi? Tuhan, kalau dulu ni aku ikut Allah, ikut Rasul, doklah kena bakar lah neraka ni. Lepas tu sebut lagi, Rabbana, hei Tuhan kami. Ata'na, ta'at kami ni. Siapa dia? Sadatana, orang mulia-mulia kami, saik-saik kami, ketua-ketua kami. Wa kubara'ana, pembesar-pembesar kami. Yang pembesar apa? Fa'adalluna sabila. Maka mereka itu menyesatkan kami daripada jalan engkau. Dia heret kita tak betul pun kita turut sejenis. Adalah Quran tak? Quran pesan siap nak turut orang atas dunia, tengok dia heret kita ke mana. Kau nampak dia heret kau sesat tak betul, jangan turut. Ayat Quran larang siap dah. Menyesal tak sudah, silap laku. Ni ayatnya bukan sakat dunia, yang di dunia ye. Pekerjaannya. Pekerjaannya. Kalau habis sakat ni tak apa. Habis kita mati, ada satu lagi hari lagi. Hari alam barzakh, alam kiamat. Hak no dia ambil kira hak sini. Sini mu turut siapa? Kiamat esok kalau dia sesat, kalinya kita tuju. Duk menyesal tak sudah-sudah. Allah rakam siap kesok tu. Jaga molek sebab tu kena nak turut. Tengok dulu. Dia ikut Quran hadis tak? Hajat benar betul kan benar salah? Sesat kata betul ni. Ni dak sesat tak sesat pun turut sini. Mampu tekeknya. Nanya nah, jangan kata tak Quran loyak siap dah. Jangan menyesal esok-esok. Tengok. Nama musannif rahimahullah. Ni sampai tak mau mengaji. Tak mau mengaji sebab apa? Tak lagi hak tu. Dia balas lain. Nak beri hukum kena macam kita pun nak boleh. Hukum memang pun dia royak kot tu kena nak buat kena. Bubah. Tengok. Dan ajaran-ajaran hak sesat ni. Ajaran apa lagi? Melihat Tuhan dalam dunia. Tuhan bukan nampak dengan mata kepala gini. Dia tak boleh dengan 5 panca indera. Dengan rasa. Kalau dengan rasa licin, kesat, lembut, semua tu bukan dia. Dengan hidung, wangi, busuk, pahit. Bukan jenisnya tu. Boleh nampak dengan mata, warna merah, kuning, biru, cerah. Bukan dia. Boleh waham dengan sengkaan akal. Apa dia? Dalam kepala otak. Tuhan belah nikuk. Bukan dia juga. Apa-apa yang datang pada fikiranmu itu baru. Sampai tahu tu nak kenal Tuhan, tahu tu. Kenal dah tu. Ni. Kau nampak aku bahasa macam ni dah kali. Gitu. Jangan duk bayang. Dia bayang dia mari bayang macam ni dah kali. Tak boleh bayang ke dalam. Tak jumpa sekali-kali. Laisa kamislihi syai'un. Ingat hak tu. Tengok. Qala musannif rahimahullah. Bila mana orang lepas daripada dekat nak masuk syurga esok, golongan orang beriman ni, Allah asingkan orang mana hak neraka pergi neraka habis. Tinggal satu golongan orang beriman saja. Ditanya ke demo, kamu cari siapa? Orang beriman di pada masa esok ni habis dah orang neraka masuk neraka. Orang beriman yang nak pergi syurga tu pula ditanya oleh Allah. Tanya kata apa? Kamu cari siapa? Kami mencari Tuhan yang kami sembah. Ni dia ni. Kamu kenalkah kalau kami tunjuk? Kami kenal. Maka dijadikan seorang malaikat. Disebutlah kitab atau najinya dah. Seorang malaikat
yang sekira-kira air laut ni, nah, kalau ibu kuku dia saja ni boleh masuk berapa? 4 biji laut apa air. Besar mana? Malaikat besar mana? Kalau lubang kuku ni saja ni. Nah, air laut 4 butir laut boleh masuk. Besar mana weh gagak? Kuku dia saja ni. Laut pun kita tengok ni dah ni. Dia bakit kata, akulah Tuhan kamu. Kita tak mengaji kah? Besar ni. Kita duk mengaji dah. Awiyat tasifah. Bisigari awil kibari. Atau bersifat ia dengan besar atau kecil. Tuhan bukan jenis besar. Tuhan bukan jenis kecil. Kalau kecil macam sekelek. Tunggu. Takkan Tuhan macam tunggu. Awil kibari besar. Kalau besar macam gajah. Tu dia. Tuhan tak kecil, tak besar. Sebab tu malaikat tes orang beriman, dia bangkit besar sungguh. Sekira-kira ibu jari ni dia pun boleh bubuh satu lautan. Besar mama tak tulis. Tuhan dah kali weh. Kalau timur lo ni kan, habis dah Tuhan dah. Kalau jari ni saja sutil laut. Ni tak boleh tengok. Tapi kita mengaji dah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Bukan dia orang beriman kata itu bukan Tuhan. Dia buat lagi malaikat satu lagi. Sekira-kira 7 butir laut. Jari dia besar luas ni. Tepat ni. Badan besar mana tak tulis. Ibu jari ni. Bukan dia juga orang beriman kata. Barulah boleh melihat akan wajah Allah. Golongan ini nak sampai situ dia teh apa jenis. Kalau timur lo ni habis orang. Dah. Habis dah. Habis tu. Sebab tu bila mari Dajjal saja, yang selamat hanya 12,000 laki-laki, 7,000 perempuan saja. Tu mari Dajjal mata sepek tu. Nah, baru dia boleh menghidup orang mati. Dia boleh buat turun hujan. Orang kata dia Tuhan. Turun habis manusia. Tinggal 7,000 perempuan, 12,000 laki-laki. Hak lain semua masuk dengan Dajjal. Tu dia. Kenapa? Tak belajar bab ketuhanan. Dia tak kenal Allah Ta'ala. Qala musannif rahimahullah. Jaga molek kan. Gitu. Dan ajaran-ajaran ada lagi hak sesat ni yang memegang dengan zohir ayat mutasyabihat. Ayat Quran ada 2 jenis. Satu ayat kesamaran. Dia panggil ayat mutasyabihat. Ayat tu kena takwil maksud lain. Tu dipanggil ayat mutasyabihat. Yadullahu fawqa aydihim. Yadu ni tangan. Tangan Allah di atas tangan mereka itu. Ada satu golongan dia kata tangan adalah tangan. Gitu. Dia kata Tuhan ni tangan. Maka dia hurai. Anak murid tanya. Tangan dia ada kuku tak? Ada. Kuku yang layak dengan Tuhan. Dia mula dah. Dia mula pening lah. Dia nak jadi tasbih dah. Nak kesamaran macam makhluk dah. Sebab tu ulama kita kerak tu. Ayat ni kena bubuh makna tu. Maksud sebaliknya supaya tak datang keraguan. Wa yabqa wajhu rabbika. Telah kekallah wajhu. Wajah adalah wajah. Anak murid pun tanya tok guru, dia ada idol tak? Ada. Idol yang macam mana? Idol yang layak pada Allah. Janggut tu janggut. Dah lama-lama dia jadi macam kesamaran. Oleh itu ayat mutasyabihat ulama kita bubuh makna tu. Makna sebaliknya. Wajah di sini ialah zat Allah yang kekal. Selesai masalah. Yadu ini tangan adalah kekuasaan. Ar-Rahmanu ala arsistawa. Allah yang Rahman bersemayam di atas aras. Kita ulama kata Allah di sini bukan masuk atas. Allah adalah memerintah. Memerintah bukan tidak atas. Macam orang besar lah ni. Kita ada wakil rakyat, ahli parlimen, pendek ya, tinggi tu katalah. Nama dia Zamri. Okey nak. Wakil rakyat Pedu. Mari kita kata kena. Mari dah tu wakil orang besar kita tu.
Tengok-tengok pendek je. Besar bukan besar tubuh. Macam Allahu Akbar bukan besar tubuh, besar pakat. Macam Allah atas lah, bukan maksud atas. Jadi kalau atas macam kipas. Dua atas. Maka ulama kita tawil maksud lain. Apa dia? Iaitu Allah di sini memerintah. Tu dia kata tu sultan memerintah di atas tahta tu. Bukan duduk tahta tu jangan kadang-kadang turun tengok bola di stadium lah. Tak itu. Merintah tak merintah juga. Kena faham maksud tu. Ni orang golongan setengah ni dia faham zahir ayat Quran, dia hurai gitu. Jadi salah dengan perkara. Ni golongan ayat mutasyabihat, dia hurai makna ayat Quran, ambil satu. Sebut tangan tu tangan tu timur satu puak. Golongan yang orang panggil mujassimah. Menjisimkan Allah ataupun golongan tasbih. Dia agak apa? Syibih ni dia orang kata kesamaran, nak semacam manusia. Nak semacam makhluk. Dan yang satu lagi ayat muhkamat. Apa muhkamat? Ayat terang. Ayat tu jelas. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri laki-laki, mencuri perempuan, faqta'u kerat tangan. Kita jelas tu. Dia tak wayak tinis temro ke, tenang turun sungai ke, tak boleh. Semua jelas. Faqta'u kerat. Hak tu ayat terang. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang berzina perempuan, berzina laki-laki, sabit kesalahan sebab 100 rotan. Tak boleh kata 99,5. Itu ayat terang dia bagi. Semua orang pakat itu. Tu ayat terang, ayat kesamaran. Hak kesamaran ni kena takwil makna lain. Puak ni dia pegang hak kesamaran, itulah makna yang sebenar. Rosak lah kalau bab akidah. Macam ayat saya baca tadi, ayat terang, ayat muhkamat, ayat Quran. Ada dua jenis tu, tengok. Habis. Kita habis pengan ni. Dan yang mengatakan Tuhan bertempat. Dia kata Tuhan duduk depan, duduk belakang, duduk kanan, duduk kiri, duduk atas, duduk bawah. Kalau benda basah duduk tempat, benda jenis giring, macam tiang tu, macam tubuh kita, macam beg ni, macam meja ni, macam kerusi ni, macam tung ni. Ni semua benda yang basah mengambil tempat. Dia tidak mengambil tempat Tuhan ni. Au yataqayyada bimakanin au zamani. Atau tertentu ia pada tempat ataupun zaman masa. Tuhan bukan bermasa. Kalau Tuhan jenis bermasa macam kita, tua. Lama dah ni. Pak kita apa wayak? Sebab Tuhan cek kita apa wayak? Sebab Tuhan tak bermasa. Kita kalau lama ke tua lah. Tuhan bukan bermasa dan juga bertempat. Kerana benda bertempat ni, dia adalah diri macam meja ni. Dia ada pihak kanan, ada pihak kiri. Tengok ni. Pihak kanan meja. Ni. Pihak kiri meja. Pihak depan meja. Pihak belakang meja. Pihak atas meja. Pihak bawah meja. Dipanggil 6 jihah yang 6. Tuhan bukan jihah kanan, bukan duduk jihah kiri, bukan duduk atas, bukan duduk bawah, bukan duduk belakang, bukan duduk depan. Dia bukan pihak bagi kita. Duduk depan saya, atau duduk belakang saya, atau duduk tepi saya, atau duduk kiri saya, atau duduk atas saya, atau duduk bawah saya. Karena saya ini giring. Ataupun di saya ni pihak bagi dia. Kok mana duduk weh? Tak today. Mengaji tauhid dia ada hak dia bagi. Apa hak ilmu tauhid? Apa yang sengka pada fikiranmu itu baharu. Dia ada pegangan batas dia. Setakat tu faham lah tu. Faham Tuhan macam mana? Macam tu lah tu, lepas adalah hukum syarah. Ni dok ayat aku jumpa tadi ya Tuhan duk tepi kedai tu. Pening dah lah. Tepi tu benda apa? Benda jihah. Jihah jihah tepi. Jihah atas. Tuhan bukan jihah. Macam mana weh? Tak macam mana, bukan macam tu.
Tu jawapan bagi tauhid cara tu lah. Mengaji tauhid lah. Tengok qala musannif rahimakumullah. Bukan dia ada boleh jawapan macam kita mengaji fiqh. Fiqh tak apa, kita ikut ulama ni kata gitu, buat gitu. Imam Syafi'i kata kita ni semayang, kata Imam Syafi'i kata semayang kena ambil semayang sapu kepala, kita sapu kepala, mudah ya. Mazhab ni pula kita basuh kepala, dia mau basuh kepala, kita pakai turuk situ. Tauhid tak boleh gitu. Dia kena ada dalil, ada hujah. Tengok, bila benda ada pihak, maka dia berketul macam meja, berketul macam kita. Bila dia ada pihak, dia mengambil dua benda. Satu gerak, satu diam. Tengok meja ni. Kalau kocok, dia gerak. Kalau tak kocok, dia diam. Dua benda tu. Kocok, gerak. Tak kocok, diam. Dia baharu lah. Baharu. Tak mana baharu? Berubah daripada diam kepada gerak. Berubah daripada gerak kepada diam. Tuhan ni tak gerak, tak diam. Main gelawik. Nak apa tak abu? Tak tu deh, tak abu. Bukan macam tu lah. Tuhan, kena Tuhan tahu. Tuhan ni kita tak boleh kenal hakikat dia. Dia kenal akan kita. Cuma syarat mewajibkan kita mengaji cara tu. Kenal lah tu. Macam tu lah kenal Allah. Tuhan tidak gerak diam. Kerana benda gerak diam, dia benda yang jiring macam kita. Berketul macam kita. Dia mau kata elok dia. Elok tu. Di pantai tu. Pantai Merdeka, Pantai Mori, Pantai Pattaya, Pantai Caribbean. Orang tak bisa pergi, aku bisa pergi. Air laut ni tak bisa berhenti. Gerung, gerung. 24 jam daripada dulu lagi. Mana dia bisa berhenti air laut ni? Dia duduk gerung, 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 gerung. Dia mengambil gerak dia tak? Mengambil gerak dia juga. Kerana dia baharu. Nak buat macam mana? Cebok bola timur tu. Cebok taklah timur duduk diam. Maka dia juga ada gerak, ada diam. Berubah-ubah itu baharu. Faham tak? Maka benda berubah itu adalah baharu. Senang saja tengok. Kalau musannif rahimahullah, faham gitu. Tuhan bukan jenis tepat. Tak boleh kata Tuhan duduk sana, duduk situ. Kerana sempurna macam kita ni, bertepat. Atau mengambil ruang. Zatuhu aliyatun qadran minal faraghi. Zat Tuhan yang maha tinggi mengambil qadar tubuhnya, bukan dia. Bukan jenis tu. Kerana benda jenis mik ruang ni macam angin ni. Kita beli belong sutik, tiup belong. Bila tiup belong, belong akan kembang. Sebab apa? Kerana angin mengambil ruang, qadar dia banyak mana. Tengok. Kalau besar lagi, besar lagi. Jadi takkan Tuhan macam angin. Betul ke? Dipanggil jismul latifah. Tuhan bukan jismul latifah. Karena jismul latifah mengambil ruang. Tuhan tidak mengambil ruang. Kerana dia bukan jisim yang lembut. Pula dah. Bukan jenis jiring. Bukan jenis jauhar firik. Mana tanpa jauhar firik? Iaitu benda yang sangat kecil. Tak boleh nak belah, tak boleh nak bagi. Dipanggil jauhar firik. Boleh. Macam tanpa sekelek, halau lagi. Pada sekelek, tanpa tunggu, halau lagi. Nak belah, tak boleh, nak bagi, tak boleh. Tuhan bukan jenis tu juga. Allah Akbar. Faham kata tu lah. Lepas tanggungjawab syarak. Tengok. Gitu. Dan sebagainya banyak lagi lah. Nak royak sini dah. Ajaran-ajaran sesak ni. Bila kita mengaji, kita faham lah. Kalau orang bersarah pun kita tu dah tak kenal ni. Cekak ni, cekak salah dah ni. Kerana kita mengaji ni. Daripada ajaran-ajaran ahlil dalalah. Apa dia? Orang ahli sesat. Puak-puak sesat. Banyaklah golongan timur ini. Macam saya sebut tadi lah. Golongan sekular sesat lah tu. Apa maksud? Dia kata kita ni hanya kehidupan ni, agama ni hanya di masjid, di surau saja. Islam juga tu. Bila lepas pada masjid surau, tak sakut dengan agama. Kita mengaji tak tauhid, mengaji beriman dengan malaikat. Apa kerja malaikat? Antaranya rokek atik. Kerja nak apa? Mencatat segala amalan. Sehingga waktu guru kata, kita mengerang tidur tu.
Mengerang sakit. Orang sakit demam dia. Mengerang malaikat tulis tu. Mengerang sakit tu tulis macam mana tak tulis takkan tulis gitu. Cuma nak royak kata segala benda kita ditulis oleh malaikat, sama ada wajib ataupun haram ataupun makruh ataupun sunat ataupun harum. Duk musim 5 tahun tu dia tulis semua. Umur duduk sila mengaji dia tulis. Sebab apa? Nak bentang akhirat esok ni. Setiap saat, satu saat pun tak tinggal. Kehidupan kita start daripada balik dia tulis. Malaikat roket atik. Kalau kita pegang kata agama ni semayang masjid saja buat agama, luar pada tu tak kena mengagama, maka malaikat waktu tu bik masjid berhenti rehat. Kena cak kotiau kat kedai. Gitu. Dia tak berhenti dah. Habis masjid ni dia tubik pula. Turun rumah. Tulis. Dia naik kereta. Kereta apa? Kereta angsa. 9215. Tulis. Lepas tu dia pulas steering. Tubik pergi. Pergi lagi. Sampai simpan mana. Dia bercakap nak tambah. Atas kereta tu. Kakak lagi nyanyi lagu Hindustan. Tulis sampai klik lagi. Turun kereta. Dia tulis lagi. Kan yang berhenti. Klik-klik. Oh dia pecah-pecah serbang. Pergi mengendak orang maning. Dia tulis. Nampak saat ni mengaji masjid kemana? Nampak lagi bahal ni. Nak royak kata, kalau golongan sekular, dia kata, agama ni di masjid sah. Terbit pada tu jangan semak nama agama. Dalam parlimen jangan semak agama. Nak semak agama, balik masjid. Ini puak sekular. Bahal lagi weh, yang bodoh sangat. Tu di sekular. Orang Islam akidah dia kenal dengan Nabi hajar. Nabi tak hajar, kita hak Nabi hajar beriman dengan malaikat. Malaikat tulis trik. Kalau mengwaibi, habis-habis mengaji dengan saya ni tubik. Pagi esok ni masuk pejabat, main politik pula. Dia tulis ya. Malaikat turun, oh dia solat duit ya, rasuah. Tulis. Faham lagi weh? Tu dia panggil agama ni, dia tak boleh lari walau saat. Kerana kita beriman dengan malaikat. Malaikat tak rehat langsung tulis trik. Pak mati baru ditutup hukum. Jadi orang politik dia kata tak kena mengenal politik dengan agama ni kena lah. Ni aku nak bawa tu. Aku duk geram lama lah. Politik-politik tak ada seman di masjid dia kena di pintu pagar tu. Sakut orang tu di pintu pagar. Jadi tak reti sampai tara tu. Mu masuk pintu pagar malaikat tulis tak halal, tak wajib makruh, tak wajib sunat. Jadi nak boleh lari tak? Tak boleh lari kerana kita mengaji beriman pada malaikat. Beriman pada malaikat tu segala perkara kita ditulis. Walau mu jadi Perdana Menteri main politik pun dia tulis. Maka tak boleh pisah agama dengan politik. Tu tajuk dia. Kena faham. Ni dak jawab dalam Facebook. Mari jawab depan aku lah. Facebook tak boleh jawab. Aku tak kerti nak main. Kita royak hukum kata segala perkara kita tak boleh dipisahkan daripada wajib haram makruh. Wajib haram makruh itulah agama yang bersangkut dengan segala aktiviti kerja buat kita. Klik masak bubur kacang, jamu nasi ke maklum, ke paklong, bubuh kasut ke paklong. Buat garam belacan ke apa? Ke paklong. Malaikat tulis lah. Malaikat tulis lah. Tulis lah. Ni maklum terama sedang Dok Thomas ikan temenung, bubuh dengan kunyit, tulis lah kau. Nak sebab apa? Nak jamu Pak Loya. Pak Loya pak sedang merepek. Dok kata ke maklumah, dok gaji habis duit, gaji pergi pasar malam. Tulis lah baik. Tulis lah. Makna dia boleh tak lari pada tu? Tak boleh lari, dia tulis hukum siap lah. Jadi agama sekolah. Sebab saya kata politik ni di masjid tak boleh, di politik ni tekah boleh tak. Tiap waktu ada hukum hakam dia. Kerana kita mengaji akidah beriman dengan malaikat. Orang sekular tu akidah lah, akidah sekular. Orang Melayu kita kata, hak ni tak kena mengenal dengan agama lah. Dia kata hak ni ikut dah, hak ni bukan dia. Agama di masjid saja. Ini golongan sekular. Sesat juga buat ni. Tengok. Dan sebagainya
daripada ajaran-ajaran ahli sesat. Dan aku pohon pula bahawa menjadikan dia satu simpanan yang baik bagiku dunia dan akhirat. Risalah ni kitab ni. Tengok. Fa innahu ala kulli syai'in qadir. Dia baru tulis ayat itu. Ayat Quran. Maka sungguhnya Allah Ta'ala itu atas tiap-tiap sesuatu kuasa ia. Kata musannif rahimahullahu ta'ala. Tengok. Kemudian memulai, nak kata mulai pun boleh, memulai pun boleh. Apa dia? Aku akan bicara pada risalah ini. Tanda sakak pun dulu. Saya nak kena klik dah. Saya mayan jamak siap dah. Kerana perjalanan saya tak boleh sampai 80 lebih itu ya. Lah 70 tu ya, lebih pergi pusing kok nak klik 100 lebih dah weh. Lajak daripada line dah. Saya nak kena klik awal dah. Nak klik terus saya sembahyang jamak siap. Insya-Allah bulan depan kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama was salihin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.